Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan mengenai tajuk peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sebelum itu, lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya 2021155871. Pendahuluan. Etika dan peradaban adalah suatu penanda aras yang boleh dijadikan panduan kepada masyarakat dalam memupuk jati diri serta moral dan nilai dalam diri. Ini dapat membantu dan mendukung tanggungjawab sosial kepada diri, masyarakat dan juga negara, khususnya di Malaysia. Seterusnya, semua lapisan masyarakat haruslah mengambil berat supaya dapat mengekalkan keharmonian dan menjadi satu panduan atau pegangan dalam memartabatkan budaya. Justru ini juga dapat memberi inspirasi kepada yang lain sehingga ke tahap yang lebih tinggi sebagai negara yang sedang membangun. Yang ketiga, elemen atau nilai moral yang terkandung dalam etika dan peradaban ini seharusnya difahami dan dihayati sebagai satu tunjang kepada hasrat kesukaan objektif dalam memupuk masyarakat. Ini menjadi sebagai satu panduan utama dalam memberi kesedaran betapa pentingnya peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Namun begitu, masih terdapat sebilangan masyarakat yang gagal memahami, menghayati dan memainkan peranan dalam menyebarkan dan mengamalkan nilai moral dan etika walaupun sudah dipupuk sejak awal lagi. Sifat ini akan memberi kesan kepada negara khususnya, dan ia akan mula terhakis sedikit demi sedikit dalam diri masyarakat sekarang. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai mengupas tentang objektif kita mempelajari peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Yang pertama, mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada sebagai pelajar maupun pekerja. Yang kedua, memahami dan menghayati kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Ini dapat mendukung usaha dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Yang ketiga, menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika seperti rasuah dan salah guna kuasa. Kita juga seharusnya menjaga alam sekitar dari pencemaran yang merupakan faktor penting bagi mewujudkan negara yang selamat, sejahtera dan bahagia. Yang keempat, mampu memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial. Ini merupakan teras utama dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Seterusnya, kita pergi kepada definisi tanggungjawab sosial. Apa itu tanggungjawab? Tanggungjawab ialah komitmen moral atau tugas yang dikaitkan dengan tindakan atau situasi. Sosial pula berkait
selalu dikaitkan dengan masyarakat atau komuniti yang berkongsi budaya. Sebagai contoh, macam di negara kita sendiri, Malaysia terdiri daripada pelbagai budaya, iaitu masyarakat Melayu, Cina dan India. Sebenarnya tanggungjawab secara sosial. Tanggungjawab secara sosial boleh didefinisikan sebagai mengakui bahawa pilihan atau perbuatan, keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam sekitar di mana ia tinggal. Ini sedikit sebanyak memberi impact kepada persekitaran kita sendiri. Seterusnya, komitmen dan kewajipan individu, anggota masyarakat atau syarikat adalah secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindungi alam sekitar. Tanggungjawab sosial juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu tindakan positif dan tindakan negatif. Tindakan positif adalah melakukan tindakan, manakala tindakan negatif tidak melakukan tindakan ataupun tidak melakukan apa-apa tindakan. Sebarang keputusan yang diambil akan memberi impact kepada persekitaran di sekeliling mereka. Sebagai contoh, anda kita membuat satu keputusan, walaupun keputusan itu hanyalah keputusan untuk diri kita, tetapi sebenarnya ia memberi kesan kepada orang di sekitar kita. Contohnya, ibu bapa kita, family kita, rakan-rakan yang terdekat dengan kita. Jadi, tanggungjawab sosial ni adalah kerangka etika dan tamadun yang melibatkan semua pihak, baik organisasi ataupun individu. Semua pihak mempunyai kewajipan untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, tanggungjawab sosial adalah kewajipan setiap individu untuk memelihara keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Kita dapat lihat kita perlulah bertanggungjawab terhadap pekerjaan kita, ekonomi kita dan ekosistem supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang sihat, harmoni dan selamat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan teruskan pembentangan kita ini dengan sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial oleh saya, Muhammad Irham bin Nordin. Okey, sebelum ni kita dah tahu akan makna di sebalik objektif tanggungjawab sosial itu dan juga definisi tanggungjawab sosial itu sendiri. Jadi kita akan teruskan dengan sejarah kemunculannya. Okey, sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial ini dapat dibahagikan kepada 5 perkara penting, ya, iaitu yang pertama adalah revolusi industri di barat, ketamakan para kapitalis, tumpuan hak pekerja, pertubuhan organisasi dan juga penerapan tanggungjawab sosial itu sendiri. Okey, jadi yang pertama kita akan teruskan dengan revolusi industri di barat. Okey, kita mulakan pembincangan kita dengan permulaan zaman perkembangan ilmu dan teknologi yang mana telah mencetus kepada bermulanya revolusi industri di barat.
kepusatan perkembangan dalam aspek ilmu dan teknologi telah pun bermula sejak kurun ke-18 ya, yang mana kebanyakan teknologi ini telah pun mencetus semasa zaman Khilafah Abbasiyah dahulu, lama dah. Jadi kemudian ianya disambung pula oleh Barat di penghujung pemerintahan bergereja yang dikenali sebagai revolusi ilmiah. Jadi antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan ini termasuklah Francis Bacon dari United Kingdom, Descartes dari Perancis, dan Galileo Galilei dari Itali, dan banyak lagi ya. Jadi pada sekitar tahun 1750 hingga 1850 tercetuslah era revolusi industri yang mana selaras dengan revolusi ilmiah di Eropah, hasil daripada kajian-kajian mereka yang dilakukan secara berterusan. Revolusi industri di barat ini terjadi dengan perubahan secara besar-besaran lah dalam bidang pertanian, manufacture, pengangkutan dan teknologi, serta memberi kesan yang mendalam terhadap sosial ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Asalnya menggunakan tenaga kerja manusia dan binatang, tetapi berubah kepada penggunaan mesin. Okay, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan ketamakan para kapitalis. Walaupun kebaikan yang diperoleh melalui revolusi industri ini seperti proses penghilangan yang menjadi lebih efisien kan, akan tetapi terdapat juga kesan yang memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat pada ketika itu, iaitu kesan daripada kemunculan revolusi ini telah pun memberikan peningkatan indeks pengangguran dalam masyarakat di Eropah. Hal ini demikian kerana penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia telah menyebabkan golongan buruh ini hilang pekerjaan. Di samping itu, kekayaan hasil tanah juga diperolehi dan diboikot oleh orang-orang kaya yang mengusahakannya dengan menggunakan mesin yang bernadikan enjin steam. Secara tidak langsung ia menyumbang kepada ekonomi kapitalis ya. Disebabkan ketamakan para kapitalis ini, golongan miskin akan terus miskin manakala golongan kaya, yakni para kapitalis, akan semakin kaya dengan kecanggihan teknologi perindustrian yang mereka gunakan. Selain itu, sistem perbudakan iaitu perdagangan manusia juga diamalkan secara meluas kira-kira di Britain itu sendiri. Diikuti pula dengan Amerika pada kurun ke-18 hingga kurun ke-19 oleh para kapitalis yang tamakkan kekayaan. Era ini dikenali sebagai kolonisasi yang mana telah pun merebak ke serata dunia, termasuklah alam Melayu kita sendiri ketika kita berhadapan dengan penjajahan daripada British, Portugis dan juga Belanda. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan tumpuan hak pekerja. Segala faktor yang telah berlaku akibat ketamakan para kapitalis tadi telah pun mendorong golongan buruh untuk bangkit bersama dengan pegangan idea Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang mana menentang kapitalisme. Dari sini juga berkembangnya pemikiran sosialisme dan juga komunisme yang mana mereka ini cuba untuk mencari jalan penyelesaian terhadap dunia yang berpaksikan penindasan pada ketika itu. Hal ini sekaligus telah pun membuka mata kebanyakan syarikat-syarikat yang besar. Lalu syarikat-syarikat besar ini memberikan tumpuan kepada isu yang kepada isu ini yang sangat besar dan memberikan lebih perhatian kepada kecekapan dan keperluan para pekerja mereka. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pertubuhan organisasi. Jadi rentetan daripada berlakunya pelbagai jenis penindasan terhadap para pekerja
terutamanya golongan buruh seperti perlu bekerja dengan lebih masa, perlu dibayar dengan gaji yang rendah, kebajikan pekerja yang diabaikan, pemerdagangan buruh kanak-kanak dan banyak lagi ya. Jadi terdapat pertubuhan beberapa organisasi bagi menjamin hak-hak pekerja yang perlu dibela ini. Jadi salah satu badan organisasi yang telah ditubuhkan ialah seperti Kesatuan Sekerja atau dengan nama lain Trade Union, khususnya di Barat. Organisasi ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1950-an. Pertubuhan organisasi ini juga berpaksikan matlamat yang hendak dicapai oleh mereka sendiri bagi menjamin kesejahteraan para pekerja dari cengkaman para kapitalis dan majikan yang tidak bertanggungjawab. Antara matlamat atau goal yang hendak dicapai oleh mereka ialah yang pertama, gaji yang lebih baik. Yang kedua, memberontak kepada firma besar seperti Carnegie Steel. Yang ketiga, ADKP. ADKP ni ialah agensi detektif kebangsaan Pinkerton membunuh golongan ini. Membunuh golongan apa? Membunuh golongan firma besar inilah. Dan yang keempat, manfaat pekerja. Dan yang terakhir adalah insurans dan juga persaraan. Walaupun begitu, idea dan tanggungjawab sosial pada ketika itu belum benar-benar terbentuk dan tidak dapat dijalankan dengan sempurna lah. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan penerapan tanggungjawab sosial. Ini adalah yang terakhir lah. Jadi pada hari ini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan sahaja. Malahan sebaliknya meresapi ke dalam pelbagai jenis bidang lain. Contohnya adalah melaksanakan tanggungjawab sosial seperti dalam bidang pembangunan sumber manusia, bidang kenegaraan, bidang teknologi dan juga bidang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, di Malaysia juga kita terdapat juga kesatuan sekerja kita sendiri, iaitu yang diterapi daripada trade union sebelum inilah, tapi ianya lebih kurang ekstrim lah berbanding dengan trade union yang diadakan di Barat dahulu. Okey, jadi saya rasa itu saja berkaitan dengan sejarah prinsip kemunculan tanggungjawab sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Daniel Bekar Azli akan membentangkan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Okey, antara tajuk yang saya akan membentangkan ialah tanggungjawab sosial sebagai rakyat dan ahli masyarakat dan tanggungjawab sosial dan bekerja. Okey, tanggungjawab sosial sebagai rakyat dan ahli masyarakat mempunyai dua perkara, iaitu terhadap diri sendiri dan ejen moral dan terhadap manusia lain. Untuk terhadap diri sendiri, untuk menjadi yang ejen moral, kita memastikan setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Sebagai khalifah pula, kita mestilah bertanggungjawab dan amanah. Sebagai individu yang mampu mengawal tindakan ini dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Okey. Terhadap manusia lain, kita haruslah berinteraksi dan bekerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Ada 3 perkara yang saya ambil peranan dalam ni, ialah kita harus saling memerlukan antara satu sama lain. Sebagai manusia, kita perlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidup kita. Antara contohnya, kita melakukan sistem barter, iaitu kita bertukar barang antara kita beli nasi, dia bagi kita bagi dia duit, dia bagi kita beras. Kita saling memerlukan antara satu sama lain.
Yang kedua, peranan menjunjung amal ma'ruf nahi munkar, iaitu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, iaitu menjadi peniwisa yang bermaksud penendahan salah laku dan perbuatan yang tidak beretika dalam masyarakat dan dalam organisasi. Yang ketiga ialah sifat kesukarelawan dan kedermawan dalam usaha menegakkan hak asasi manusia dengan memberi bantuan bencana dan air yang bersih dan program pendidikan. Okey, antara semua ini saya dapat mengutipkan semua sumbangan ni dari seorang tokoh yang saya junjung, iaitu tokohnya ialah Ustaz Abel Liu, yang merupakan penceramah bebas yang telah memberikan bantuan terhadap golongan yang susah. Antara sumbangan beliau yang telah menyalurkan 10 tan keperluan asas kepada rakyat Sabah dan juga telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk makanan kepada petugas di hospital ketika berlakunya COVID-19. Betapa murahnya rezeki dia, nilai yang wang dia dapat, dia telah menyumbang segalanya kepada orang yang lebih memerlukan. Sedangkan pada waktu ini kita tahu kebanyakan rakyat Malaysia berada dalam kesusahan, tapi beliau tidak mengesahkan perkara tersebut. Dia tetap membantu rakyat yang perlukan kewangan. Okey, pada topik seterusnya ialah tanggungjawab sosial dan pekerja. Okey, tanggungjawab sosial pekerja, kita haruslah mempunyai 6 sifat amanah kepada profession, iaitu jujur, kedua betul terang, ketiga cekap tekun dan teliti, setia dan menyimpan rahsia. Ini 6 amanah yang wajib kita harus memiliki. Ada nilai-nilai etika kerja dalam Islam yang kita harus mempunyai adalah nilai kesungguhan, nilai ketekunan, nilai ketelitian dan nilai kekeluargaan dan nilai kasih sayang, kemuafatan dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah SWT. Okey, yang ketiga ialah memberi perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Kita tidak perlu mengendahkan semua perkara tersebut, cuma kita kena bagi perkara ini kepada adil dan saksama. Yang keempat adalah prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan dan pemegang tahruf. Ia merupakan dikenali sebagai prinsip fidusiari. Yang kelima adalah tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum. Pihak yang ketiga, prinsip tidak mencederakan orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nabiah binti Azli dari kelas 4A akan membentangkan tentang tanggungjawab organisasi sosial dan korporat serta tanggungjawab alam sekitar. Tanggungjawab organisasi sosial dan korporat dikenali sebagai Corporate Social Responsibility, iaitu CSR. CSR bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. CSR juga dikenali sebagai pertama, kelestarian korporat, yang kedua, kewarganegaraan korporat, ketiga, hati naluri sesebuah organisasi, atau yang keempat, perniagaan yang bertanggungjawab. Okey, tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR ni secara amnya
merujuk kepada komitmen sebuah syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial itu, hak masyarakat, kebajikan pekerja, penjagaan alam sekitar serta hak-hak pengguna. Tanggungjawab sesebuah organisasi atau syarikat harus memberi tumpuan kepada isu-isu di tempat kerja, pekerja, pasaran, persekitaran dan komuniti seperti mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan hadiah. Terdapat 7 subjek utama tanggungjawab sosial organisasi korporat, iaitu tadbir urus dalam sesebuah organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, alam sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna dan penglibatan dan pembangunan dalam masyarakat. Prinsip tanggungjawab sosial para peniaga yang digariskan dalam Islam pula terdapat 6, iaitu pertama, niat seseorang itu hendaklah ikhlas terlebih dahulu. Yang kedua, barang yang dijual ataupun yang diperdagangkan itu tidak memudaratkan sesiapa pun, iaitu tidak membahayakan atau memudaratkan orang lain. Ketiga, adil terutamanya terhadap pekerja. Keempat, penerapan konsep insan dalam pengurusan organisasi yang dapat mewujudkan pekerja yang berintegriti. Seterusnya ialah amanah dalam melakukan tugasan yang diberikan. Manakala akhir sekali sentiasa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, terutamanya merasuah, mengamalkan riba, berjudi, menipu, mencuri dan sebagainya. Islam memberi tegasan bahawa pekerjaan apapun tidak dipandang rendah oleh Islam, tetapi perniagaan itu mesti halal, bukan berniaga barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Okey, di Malaysia pula terdapat beberapa bilangan kes amalan perniagaan yang tidak beretika, iaitu kegagalan meletakkan label, penyelewengan dalam jualan murah, menyorok barang-barang, edar barang tiruan ataupun cetak ropak, pengiklanan palsu, kegagalan meletakkan tanda harga, penyelewengan dalam sewa beli timbang sukat. Okey, seterusnya tanggungjawab alam sekitar. Alam sekitar tanggungjawab bersama perlu dijiwai, dihargai oleh setiap individu serta ahli masyarakat tanpa mengira agama, bangsa, raja ataupun usia. Apa yang kita fahami ni pasalnya ialah dengan bahawa alam sekitar ni adalah satu ekosistem yang seimbang dan tertutup, mana di dalamnya semua manusia membangunkan kehidupan, iaitu sebarang gangguan yang menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem atau alam sekitar akan kembali kepada manusia itu sendiri. Maknanya di sini kita hendaklah sentiasa menjaga alam sekitar. Di dalam surah Al-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat serta di laut yang disebabkan oleh apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Iaitu timbulnya yang demikian kerana Allah menghendaki agar manusia merasakan sebahagian daripada akibat daripada perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu apa yang kita buat, kerosakan dan bencana di darat ataupun laut ni akan kembali kepada kita sendiri. Akan adanya tsunami dan sebagainya. Okey, kegagalan mengamalkan tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar ni akan mengakibatkan kesan buruk, iaitu pelanggaran ke atas hukum ekosistem semula, jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan akan
mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam. Kerana kita ni kurang menghayati tanggungjawab sosial dan kita ni kurang menjaga atau memelihara alam sekitar. Okey. Contoh pencemaran air akibat daripada pembuangan sisa-sisa bahan kimia iaitu pencemaran amonia dan bahan tercemar lain. Iaitu pencemaran ni mestilah daripada kilang-kilang dan daripada kilang-kilang ni akan pergi kepada sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan iaitu di Johor iaitu Sungai Johor serta di Pasir Gudang iaitu Sungai Kim Kim. Selain itu, aktiviti seperti penerbangan pokok atau pembakaran hutan juga berpunca daripada kegagalan mengamalkan tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar dan akhirnya akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Jadi kita sebagai manusia ni hendaklah menjaga alam sekitar untuk kegunaan kita hingga kepada anak cucu kita seterusnya. Itu saja pasal saya. Jadi tamatlah sudah pembentangan kita berkaitan dengan peranan dan etika tanggungjawab sosial itu di Malaysia. Jadi secara kesimpulannya sebagai penutup dapatlah kita ketahui serba sedikit berkaitan dengan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Jadi dapat dirumuskan telah kita ketahui berkaitan dengan yang pertama adalah objektif tanggungjawab sosial itu, ya. Yang kedua adalah definisi tanggungjawab sosial itu, iaitu apa maksud tanggungjawab sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga sejarah kemunculan tanggungjawab sosial yang mana kita ketahui terbahagi kepada 5 kan. Jadi dan yang keempat adalah pembahagian tanggungjawab sosial yang mana kita tahu terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah rakyat dan masyarakat, yang kedua profesional, yang ketiga organisasi dan korporat, dan juga yang terakhir adalah berkaitan dengan alam sekitar. Jadi kesemua ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sekiranya satu daripadanya terabai, maka tidak sempurnalah penghayatan tanggungjawab sosial ini di Malaysia. Oleh itu, marilah kita sama-sama memelihara tanggungjawab sosial di Malaysia agar negara kita akan terus harmoni dan terpelihara daripada mereka yang mahu merosakkan kesejahteraan Malaysia ini. Jadi sekian sahaja daripada kami, sadah silap daripada kami, kesempurnaannya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kerana menonton pembentangan kami ini dan harap semuanya faham akan berkaitan dengan peranan dan etika peradaban dalam tanggungjawab sosial di Malaysia lah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.